أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Dan apabila sampai masa berlakunya hukuman atas manusia, kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka bahawa manusia telah tidak meyakini ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami. Dan ingatlah, hari kami himpunkan dari tiap-tiap umat sekumpulan besar orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami. Lalu mereka dijaga serta diatur keadaan dan perjalanan masing-masing. Sehingga apabila mereka datang ke tempat pengadilan, Allah Ta'ala berfirman, adakah kamu mendustakan ayat-ayat keteranganku dengan tidak lebih dahulu kamu mengetahuinya secara meliputi? Atau apakah yang kamu telah lakukan? Dan jatuhlah hukuman atas mereka dengan azab.
disebabkan kezaliman mereka berlaku kufur ingkar, lalu mereka diam membisu. Tidakkah mereka memerhatikan, kami telah menjadikan malam untuk mereka berehat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sesungguhnya demikian itu mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Naml, surah yang ke-27 pada juzuk yang ke-20, bermula ayat 82 sehingga ayat 86. Kalau sebelum ini kita telah membacakan ayat-ayat yang membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala menceritakan sebab kenapa orang-orang kafir mengingkari, menolak untuk mendengar, jauh sekali untuk mengkaji kebenaran Islam. Disebabkan sifat ego mereka, sifat sombong mereka. Dan disebabkan mereka ini tidak mengambil berat tentang perkara yang menjadi keutamaan mereka, iaitu beriman kepada Allah. Kerana keutamaan orang kafir hanyalah hidup di dunia, makan, minum, kemudian mati. Maka dia tidak percaya kebangkitan semula. Sebagaimana mereka tidak percaya akan datangnya kiamat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa dunia ini akan berakhir. Dunia ini akan binasa. Yang dinamakan sebagai kiamat dan kebangkitan semula. Dan Nabi SAW serta para Nabi seluruhnya, ketika mana mereka berhadapan dengan kaum masing-masing, pertama mereka mengajak untuk beriman kepada Allah, Tuhan yang mencipta, yang menjadikan segala-galanya, yang memberi rezeki, yang menjadikan hidup dan mati, supaya mereka tidak menyembah selain Allah. Yang kedua, para rasul ini akan beritahu tentang kerasulan mereka, bahawa mereka ialah utusan Allah yang bercakap benar, yang amanah, yang jujur menyampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Dan yang ketiga, rasul dan semua para nabi akan menceritakan tentang kiamat. Dunia yang kita huni ini akan berakhir. Seindah mana pun dia, secantik mana pun dia, sehebat mana pun dia, walau bagaimana kelebihan dan bahagian kita dapat kat dunia, ia akan berakhir. Supaya semua manusia mengetahui dunia ini tempat ujian. Dunia ini tempat untuk kita mengumpulkan amalan, untuk kita mentaati Tuhan. Kerana Allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik daripada dunia ini, yakni akhirat, yakni syurga. Maka Allah Ta'ala menjelaskan kepada seluruh manusia, ketika mana menyebut antara kelalaian manusia, mereka tidak mau mendengar kebenaran daripada Al-Quran. Tidak mau membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran dan memerhatikannya dengan segala alat-alat ilmu yang Allah berikan pada mereka. Anehnya, untuk mengenali dunia mereka beri masa yang banyak. Mereka usaha banyak. Mereka habis tenaga dan duit yang banyak untuk kenal dunia yang mereka akan mati dan tinggalkannya. Untuk kenal akhirat yang merupakan tempat mereka kembali dan tempat mereka bertanggungjawab, dipertanggungjawabkan oleh Allah, mereka tak peduli. Ini disebut oleh Allah dalam ayat yang lain. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka amat tahu tentang dunia, tetapi mereka lalai dan cuai tentang pengetahuan hari akhirat mereka. Pengetahuan paling penting sekali untuk diketahui tentang akhirat. Bila seorang mengetahui akhirat, maka senanglah dia berurusan dengan dunia. Kuatlah dirinya untuk menguruskan dunia. Lapanglah hatinya untuk menguruskan dunia. Kalau dia tidak mengenali akhirat, maka dia akan gagal menguruskan dunia dengan baik. Dia menjadi orang kecewa atau orang sombong atau orang takabur. Kalau dia berjaya, dia sombong. Kalau dia gagal, dia kecewa dan menjadi orang yang putus asa. Tetapi bila mana seorang mengenali akhirat, maka dia mengetahui bagaimana dunia perlu diuruskan dan diperlakukan. Dalam ayat yang kita bacakan ini,
Allah Ta'ala menceritakan tentang tanda kiamat. Bila Allah menyatakan, wa idza waqa'al qawlu alaihim, bila sudah sampai waktunya, yakni sampai waktu yang kami janjikan, yang telah kami beritahu melalui lidah para nabi dan khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat, akhrajna lahum, kami akan keluarkan untuk dilihat oleh mereka, dabbatan minal ardh, sejenis makhluk yang keluar dari muka bumi. Makhluk ini tak pernah ditengok oleh manusia. Makhluk ini tak pernah didengari tentangnya oleh manusia. Allah akan keluarkan satu makhluk daripada muka bumi ini, tukallimuhum, yang akan berkata-kata dengan mereka, yang akan memberi perkataan yang mendiamkan mereka semua. Manusia menjadi ketakutan, manusia menjadi kebingungan bila keluarnya binatang ini di akhir zaman. Tukallimuhum, yang akan berkata-kata dengan mereka. Kata-kata apa? Bukan dia ajak bercakap, ajak sembang, bukan. Dia berkata sebagaimana berkatanya seorang hakim kepada pesalah. Hakim cakap apa? Pesalah diam. Dia tunggu hakim ketuk meja dia. Beritahu suatu hukuman. Dia nak beritahu apa? Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Kebanyakan manusia ini, mereka tidak pernah yakin dengan apa yang Allah beritahu. Allah beritahu tentang kiamat, mereka tak yakin. Walhal, pemberitahuan tentang kiamat paling jelas. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi bila mana mereka diutuskan, mereka akan menceritakan kepada kaum mereka tanda kiamat. Kita tahu tanda kiamat ni terbahagi pada dua. Tanda kecil dan tanda besar. Manakala tanda besar pula terbahagi pada dua. Tanda besar yang dilihat oleh orang beriman dan tanda besar yang tidak dilihat oleh orang beriman, yang lihat cuma orang kafir. Kalau kita memerhatikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda kecil kiamat, iaitu lebih kurang ada 65 tanda, semuanya sudah berlaku. Yang Rasulullah sebut 1400 tahun dulu. 65 tanda kecil, semuanya sudah berlaku. Dan di antara tanda kecil dengan tanda besar itu ada satu penghubung. Dia duduk tengah-tengah. Iaitu kemunculan Imam Mahdi. Dan selepas kemunculan Imam Mahdi berlaku fatrah peringkat tanda besar. Yang ada 10 tanda besar. Ada 65 tanda kecil dan 10 tanda besar. Dan ada satu tanda berada di tengah-tengah antara 65 dengan 10 tadi. Ia akhir kepada tanda kecil dan permulaan pada tanda besar. Yang saya katakan bahawa kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua tanda-tanda kiamat yang berlaku ini telah pun berlaku. Tanda-tanda kecil. Adapun yang disebut dalam ayat yang kita bacakan ini, ayat 82, iaitu tanda besar yang kelima yang Allah sebut. Itu keluar binatang daripada muka bumi. Dabbatul ardh dipanggil dalam bahasa Arab. Dabbah yang ini binatang. Al-ardh yang keluar daripada bumi. Dia ni akan, artinya bumi ni merekah keluar binatang ni. Cuba kita perhatikan apa yang disebut oleh Rasul yang saya ringkaskan. Saya nak sebut tentang 65 tanda ni secara ringkas. Kita tak sebut hadis-hadisnya kerana dia mungkin jadi panjang. Nak beritahu tanda ni dah berlaku supaya semua manusia tengok bahawa dunia ini akan berakhir. Dunia ini akan tamat. Yang pertama kata Nabi SAW ialah bila lahir ramainya anak derhaka. Ibu melahirkan anak derhaka. Antalidal amatu rabbataha. Ini tanda yang Rasulullah sebut. Yang kedua kata ulama, bila mana orang-orang yang dahulunya duduk padang pasir bertukar menjadi kaya dan membina bangunan tinggi. Antaral khufatal uratal yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan lihat nanti orang yang dahulu keturunan Badui yang bertelanjang kakinya, artinya kaki ayam, yang tak cukup pakaiannya, tetapi kali ini kaya lalu berlomba-lomba membina bangunan. Dan kita lihat hari ini kebanyakan bangunan tertinggi dunia berada di negara-negara Arab ini. Yang asalnya ialah padang pasir. Seperti Emirates, seperti kota ini semua padang pasir. Termasuk Saudi, padang pasir. Yang ketiga kata Nabi SAW bila disandarkan urusan bukan kepada ahlinya. Yang ini diberi jawatan bukan kepada empunya.
bukan yang ada kemampuan. Dan ini dah berlaku dalam situasi tanda kecil. Yang keempat, kata Nabi SAW, kurang ilmu, banyak kejahilan. Ilmu kurang, maksud ilmu kurang yang ini ilmu agama. Ilmu agama tu kurang, tapi ilmu dunia banyak. Orang nak menadah bab agama, nak faham agama. Bukan sekadar kita katakan semangat mereka lemah. Alasan mereka banyak. Kesibukan mereka luar biasa. Tapi untuk urusan dunia mereka punya masa yang banyak. Maka ini tanda kiamat. Yang kelima ialah banyaknya berlaku pembunuhan. Banyak berlaku pembunuhan. Sana sini kita dengar pembunuhan, bukan dulu kita dengar pembunuhan ni mungkin jauh-jauh ni tak, dalam keluarga, kakak bunuh adik. Yang ni bunuh mak, yang ni bunuh. Banyak pembunuhan berlaku. Ni kalau buka surat khabar muka surat 1 sampai 30 cerita bunuh je. Dek banyak. Dan yang keenam iaitu arak diminum berleluasa. Arak diminum berleluasa. Yang dimaksudkan diminum oleh orang Islam. Orang kafir memang diminum arak. Orang Islam mula minum arak. Menjadi satu kebiasaan, tak ada orang boleh tegur. Yang ketujuh, banyaknya zina. Berlaku zina yang banyak. Sehingga sampai peringkat zina ini diiktiraf sebagai satu pekerjaan. Sebagaimana pekerjaan GRO. Nanti orang jadi pelacur, dia ada KWSP, ada sok-sok. Dia benarkan sebagaimana dia berlaku di Jerman, dia berlaku di banyak negara Eropah, zina dianggap satu pekerjaan. Pelacur. Majikan kena bagi cuti seminggu berapa kali, kena cuti. Boleh cuti pula dia. Ini dia ada semua kemudahan. Dan ini akan berjangkit pada negara Islam. Jangkit. Zina jadi satu professionalism ataupun satu pekerjaan. Yang ke-8 kata Rasulullah, bila lelaki mula memakai sutera. Kaya sangat, duit banyak sangat, benda lagi nak tunjuk dia kaya, pakai sutera. Sedangkan sutera diharamkan bagi lelaki. Yang ke-9, lagu-lagu dan muzik berleluasa. Lagu jadi wajib, kat mana-mana pun mesti ada lagu. Majlis kahwin ada lagu dah. Hari jadi pun ada lagu. Kat mana tak ada lagu? Semua. Tapi bab mengaji tak ada. Lagu di semua tempat. Bilik air ada lagu. Sampai kat dapur pun lagu. Kat mana tak ada lagu? Ni on the way ke kuliah, menyanyi lagi, lagu lagi. Pengaruh lagu tu kuat. Belum ringtone kita, telefon kita tu ada lagu. Kadang-kadang tengah solat maghrib dengar lagu. Tok Imam kena dengar lagu. Habis ringtone kita lagu tak macam-macam. Masuk dalam masjid. Masuk dalam surau. Dulu benda tu mungkar, hari ni masuk dalam masjid. Tengok-tengok telefon Tok Imam bunyi tu. Berarti ni antara tanda kiamat. Bila lagu-lagu tadi sudah menjadi satu kebiasaan. Macam saya kata telefon kita dah dipenuhi dengan lagu-lagu. Sampai hari ni kita solat pun kita mungkin dengar lagu macam-macam. Tengah solat. Maka ini antara tanda kiamat yang Rasulullah SAW sebut. Dan saya katakan kita tak baca hadisnya kerana nak meringkaskan tanda ni. Dan yang ke-10 ialah penyanyi diagungkan. Penyanyi diagungkan. Tak percaya tengok. Follower penyanyi banyak mana, follower Tok Guru banyak mana. Kalau follower penyanyi siap. Dia punya nilainya. Orang nak tahu semua. Orang nak tahu semua. Apa dia buat? Dia makan sama belacang ke makan petai ke orang nak tahu. Maka semua orang komen. Komen biar jadi meriah. Tempat dia meriah. Ittikhazul qainat. Kata Nabi SAW. Yang ke-11. Zahirnya percakapan lucah dan percakapan buruk. Mula kita dengar percakapan lucah, maki hamu tu benda biasa. Dia jadi macam perkataan biasa. Dalam Facebook, dalam Twitter. Maki tu biasa. Mencarut tu biasa. Sehingga dia menjadi satu bahasa. Satu budaya berbahasa. Kan kalau kita tengok hari ni orang kafir dah jadikan bahasa maki tu bahasa biasa. Dan dia berjangkit pada orang Islam. Kita mula menggunakan perkataan-perkataan yang menunjukkan badha'atul lisan, buruknya lidah kita. Dan yang ke-12, putus silaturahim. Tanda kiamat. Yang kecil ni, yang kecil yang dah berlaku. Yang kecil semua dah berlaku. Yang ke-13, orang amanah dianggap khianat. Orang baik dianggap tak baik. Dan yang ke-14, orang tak baik dianggap baik. Dia punya mizan, dia punya neraca pertimbangan orang, bila orang tu baik, dia kata tak baik. Maka orang pekat serang orang baik ni dengan tuduhan fitnah. Tapi orang tak baik pula, maka dia anggap baik.
Ni kalau orang baik, dia buat salah sikit, dia besarkan salah sampai tutup kebaikan. Orang jahat pula, dia buat baik sikit, dia besarkan kebaikan sampai tutup kejahatan dia. Akhirnya yang diagungkan orang jahat. Orang baik, dia cari satu dia salah untuk dia besar-besarkan. Orang jahat, dia cari satu je kebaikan dia. Oh, dia beri makan kucing, dia besarkan. Baik dia, walaupun dia itu ini, tapi dia beri makan kucing. Itu cara rosak pertimbangan manusia. Kita kan nak nilai sesuatu, tengok baik banyak ke atau jahat banyak. Macam kita tengok CJ periksa lah. Dia kalau semua A satu je B, kita anggap dia cemerlang. Tapi kalau semuanya, kita katakan semuanya C, D, satu je A, kita tak kata dia cemerlang. Subjek tu dia cemerlang. Tapi terbalik. Tengok orang yang kalau subjek 10, dia 9 A, 1 C, 4 bijak budak ni ada C. Yang ni pula 9 C, 1 A. Ni lah bijak ada A, satu ni ada A. Dia jadi macam tu. Ini rosak cara pertimbangan orang. Orang baik dianggap tak baik, orang tak baik dianggap baik. Yang ke-15, mati mengejut. Datang mati mengejut. Tahu-tahu tadi baru sembang, tadi baru cakap, tadi baru telefon, tadi baru SMS, mati. Dipanggil mau'atul faj'ah. Mati mengejut, bukan jantung, bukan darah tinggi, bukan buah pinggang, bukan dialisis, bukan kecil manis, tapi mati. Yang ini dengan maksud mati tanpa sebab. Jadi kita tak tahu dia mati sebab sakit apa. Tengok dia cycling orangnya, hiking orangnya, semua benda-benda sihat dia buat. Daya orangnya, kurus orangnya, semua jaga ni. Minum pun tak ada gula airnya, tahu mati. Yang ni minum bergula, darah tinggi, jantung banyak, semua tak mati-mati. Jadi berlaku di akhir zaman, orang yang dianggap sihat itu mati berbanding orang sakit. Dipanggil mautul faj'ah, mati mengejut. Dan yang ke-16, masjid dijadikan tempat laluan. Masjid ni orang tumpang lalu tanpa orang sembahyang, orang berhenti ke tanda, ke jamban, orang berhenti ambil gambar, balik. Solat tak ada. Masjid cuma dilihat cantik, dijadikan tempat laluan. Yang ke-17 iaitu perbalahan dua puak Islam. Dan ini juga telah berlaku. Ini kita cerita semua dah berlaku ni. Antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, perang besar. Yang disebut oleh Nabi SAW. Yang ke-18, masa menjadi pendek. Akhirnya hari ni berapa bulan, kita tengok hari ni berapa bulan? 25. Bulan 10 nak masuk akhir tahun. Dah habis dah, 2022 dah habis, masuk 2023. 1043 dah habis, 1044 Hijriah. Sekejap je ni hari Selasa habis nak masuk hari Rabu. Hari Rabu habis masuk hari Khamis. Kita pun tak sedar ni. Kita rasa baru semalam tiup lilin, kena tiup lagi lilin. Cepat ni masa berlalu. Bergerak. Dan yang ke-19, banyaknya berlaku gempa bumi. Bahkan tempat yang tak biasa berlaku gempa bumi akan berlaku gempa bumi. Kita Malaysia bukan tempat gempa bumi. Bukan berada di pentas Sunda. Bukan berada di tempat gunung-gunung berapi, tak ada. Tetapi tidak ada tempat terkecuali daripada gempa bumi akan berlaku. Dan ini banyak berlaku. Negeri yang saya katakan bukan dianggap sebagai adanya gunung berapi. Dan yang ke-20, keluarnya fitnah yang banyak. Fitnah menjadi mainan dengan ada WhatsApp, dengan ada orang fitnah senang-senang je. Orang kata orang tu menipu, orang tu sekian. Dia fitnah, dia just tulis dan dia tak bawa apa-apa bukti. Dan semua orang akan fitnah. Sehingga fitnah ini melebar dalam dunia manusia. Semua orang difitnah. Tak ada orang terselamat. Ini zuhuru fitnah antara tanda kiamat. Dan memang hari ini kita lihat benda ni. Orang boleh tulis apa saja tentang kita. Orang boleh kata apa saja tentang kita tanpa ada sekatan. Kenapa? Keterbukaan. Yang mudah percaya pun senang. Oh percaya. Sehingga tidak ada orang yang terselamat daripada percaya fitnah. Melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati dia. Yang ke-21, umat Islam diratah oleh orang kafir. Umat Islam ditindas oleh orang kafir pun dah berlaku. Yang ke-22, ilmu dipelajari bukan daripada ahlinya. Kita tak belajar dari ilmu daripada orang sebenar berilmu. Akhirnya semua hari ni mengaku dia ulama. Semua orang ni mengaku dia bijak. Hatta kalangan orang awam, dia dengan mudah kata, orang ni bukan ulama. Untuk dia angkat diri dia seperti ulama. Maka kita jadi dah tak jelas siapa orang alim sebenarnya, siapa orang alim. Akhirnya hari ni, sebab semua orang nak bercakap tentang agama.
Lalu kita tidak mempelajari agama daripada golongan yang disebut mutamakin, yang benar-benar kita katakan orang yang ar-rasikhu fil ilm, orang yang tabahur atau istilah bahasa Melayunya memang menguasai ilmu. Orang nak kata mutabahir. Ini orang yang dianggap sebagai faqih. Tapi umat hari ini dia belajar daripada orang yang tak pandai. Lalu bayangkan agama belajar daripada orang tak pandai, bukan ahlinya. Dia jadi kelang kabut. Dan yang ke-22, zahirnya perempuan yang memakai pakaian yang menggairahkan. Kita bercakap tentang orang Islam. Sebab tanda kiamat ini dia akan fokus kepada berlaku pada orang Islam. Yang orang kafir itu dah teruk belaka dah. Sebab umat yang masih selamat, yang masih terjaga, yang masih dipelihara umat Islam. Tapi bila datangnya kiamat, maka yang ni pun juga goyang. Fitnah ni berlaku pada ni. Maka datang golongan yang memakai pakaian menjolok mata. Nampak pakai tudung tapi seksi. Pakaian tadi kerana dilihat nilai untuk menarik lelaki, bukan untuk menutup aurat. Maka ini tanda kiamat. Dan yang ke-23, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua orang bercakap pada perkara yang bukan keahliannya, yang disebut sebagai ruwaibidah. Ruwaibidah artinya orang ni dia tak reti bab tu, dia nak cakap juga. Bab apa pun dia nak cakap. Macam hari ni bila kita ada Facebook, kita nak komen semua orang walau kita bukan ahlinya. Kita dah ada tweet, kita ada IG, kita ada semua. Kita boleh komen ikut suka kita. Kita ada platform kita, kita ada wall kita. Maka ini tanda kiamat. Sebab kita, bila Allah kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan kamu berbicara pada perkara yang kamu tak ada ilmu. Tapi hari ini tak kira ada ilmu, tak ada ilmu dia cakap. Ini kita sebut sebagai istilah ruwaibidah. Dan yang ke-25, memberi salam pada orang yang dikenali. Yang tak kenal kita tak bagi salam. Kita orang Islam dia ajar sebarkan salam. Kalau dia memang orang Islam kita sebut assalamualaikum. Tak, akhir zaman ni kita cuma beri salam pada orang kita kenal. Tak kenal kita tak nak beri salam. Dan kita pun nak bersalam dengan orang kita kenal, tak kenal tak nak salam. Walhal kita digabungkan, dihubungkan dengan ukhuwah Islamiyah. Umat Islam bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Kita patut beri salam pada semua orang, bersalam dengan semua orang. Ni tak, dia nak salam dengan geng dia je. Lain tak nak. Kadang-kadang ni dia pergi satu meja ada 3 orang, dia salam seorang, ni tak salam. Nganga 3 orang tu tengok. Mana tak salam-salam pun. Sebab dia kata saya kenal dia ni, yang lain saya tak kenal. Maka itu tanda kiamat. Dan itu telah berlaku. Hari ni saya kata kalau tuan-tuan duduk satu meja, orang tu datang, dia mungkin salam dengan orang yang dia kenal, lain dia tak boleh. Seolah orang lain tu macam robot-robot gambar patung-patung je, bukan orang. Dia anggap tak ada perasaan. Kita kan duduk semeja, kawan kita datang, kawan lama dia pada kawan kita. Kalau dia salam semua kan nampak baik orang. Tapi kalau dia salam seorang, yang lain dia abaikan, nampak tu. Itulah tanda kiamat. Itu menunjukkan penyatuan umat Islam tu lemah. Yang ke-26, orang tak cari lagi rezeki halal. Orang cari rezeki banyak, bukan halal. Dulu orang Islam, apa pun rezeki letak atas depan sekali, fil muqaddimah, fi khattil muqaddimah, halal. Biarlah sikit pun masalah, sekarang tak, asal banyak. Akhirnya mereka tak bertanya hukum hakan dalam bab jual beli, dalam bab pekerjaan. Akhirnya kita lihat hari ni ada orang Melayu boleh kerja dengan Mossad Yahudi. Orang Melayu sebab apa? Dapat rezeki. Dia tak tahu rezeki itu haram. Colek orang Palestin, belasah orang Palestin. Kalau orang Palestin kesian negara dia dijajah oleh Yahudi laknatullah. Ditangkap pula kononnya ni. Orang Palestin ni dia cerdik, pakar perisian komputer. Dia anggap sebagai satu kekuatan umat Islam di Palestin. Dia upah orang Melayu sebelah orang. Lebih kurang sebelah orang. Ya. Sebelah orang. Untuk jadi ejen Mossad. Tangkap orang Palestin, kurung di hotel, belasah ramai-ramai. Kemudian buat sidang video pada ni ejen Mossad Yahudi untuk torture dia, dapat maklumat. Sanggup kerjakan apa? Dapat duit upah 120,000. Bagilah seorang 12,000, yang kepala itu lebih sikit. Ni suami isteri jadi ejen Mossad. Bayangkan, mereka tak peduli lagi walaupun mereka khianat Islam. Atau bila jadi ejen Yahudi, dia khianat Islam, dia bukan khianat negara je.
Hukuman khianat Islam ni besar. Khianat untuk jadi ejen membunuh orang Islam. Kenapa? Duit. Dia punya pertimbangan dalam mencari rezeki tu duit hilang. Asal banyak. Dia tak nampak ada haramnya. Bahkan sampai peringkat teruk memusuhi Islam. Memusuhi Islam. Maka ini antara benda yang berlaku di akhir zaman. Supaya kita jangan terlibat. Kemudian yang ke-27 kata Nabi SAW, banyaknya pembohongan. Banyak orang bohong daripada betul. Yang ke-28, pasar-pasar berdekatan. Tataqarrabul aswaq. Maknanya sibuknya orang berniaga. Pasar dekat-dekat. Mall dekat-dekat. Dulu mall kan satu negeri satu. Hari ni mall sebelah-sebelah je. Ni mall ni mall ni sebelah. Dekat-dekat. Ni pasar ni ada, pasar ni ada. Dekat-dekat. Kenapa? Nak tunjuk sibuknya manusia dengan dunia. Tataqarrabul aswaq. Yang ke-29. Kenderaan dinaiki oleh syaitan, rumah didiami oleh syaitan. Apa maksudnya? Kenderaan banyak, setiap seorang dia ada kereta banyak sehingga dia tak sempat naik, syaitan naik. Rumah dia banyak sangat, dia sampai dia tak sempat duduk, dia bagi syaitan duduk. Ini tanda akhir zaman. Kita sampai ada satu kerja tak sempat nak panas-panas minyak, nak bagi orang lagi lah, payah kedekut. Nak bagi pinjam pun payah. Dia kira dia seorang je nak guna. Akhirnya dia tak guna banyak. Maka kenderaan ni tak guna, siapa naik? Syaitan naik. Tu malam-malam dengan enjin start juga syaitan. Syaitan naik. Rumah pun sama. Tengok rumah. Ada seorang hamba Allah. Dia masuk sebuah rumah. Dia buat live rumah. Live. Sebab rumah dia syaitan duduk, dia pecah-pecahkan semua ni. Dia punya lampu-lampu dia. Depan dia, pam. Dah syaitan dah duduk. Kita tuan-tuan kalau 3 hari tinggal rumah, waliknya syaitan pun ambil alih. Melainkan kita menyebut nama Allah waktu kita masuk rumah kita. Maka baru syaitan keluar. Ini cerita banyaknya. Atas asas. Ini tanda-tanda kiamat. Yang ke-30, kata Nabi SAW, manusia berbangga dengan masjid. Masjid ni bukan dia bangga sebab nak hidup, nak makmur. Dia bangga masjid tu lawa. Aku ni pergi melawat jauh-jauh, ziarah jauh-jauh nak pergi tengok masjid. Bukan lagi sembahyang. Tengok masjid, lawa, ambil gambar. Ni belakang masjid ni belakang masjid ni. Kita tanya awak masuk solat tahiyatul masjid? Tak. Kita ambil gambar je. Itu tanda kiamat. Dan yang ke-31 kata Nabi SAW, ramainya orang hina rambut jadi hitam. Khidab an-nas ru'usahum, khidabun nas ru'usahum bil aswad. Bil launil aswad. Ni rambut ubang ni. Mereka sebab nak suruh nampak muda, habis cat hitam. Kita tahu dalam Islam, bila seorang rambut dia tukar warna putih, maka kita dilarang mewarnakan dengan warna hitam. Warna lain boleh. Warna kuning bata ke, warna koko-koko ke boleh. Kelabu asap ke, kelabu dia anjing boleh. Sebab itu tunjukkan bahawa memang rambut kita tu dah ada uban. Tapi tukar jadi hitam seolah kita tak ada uban. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Tapi dah jadi biasa kebudayaan semua rambut hitam. Ni umur 50 pun rambut hitam, kita tahu ni muda ke tua. Umur 60 pun rambut hitam. Jadi dia ni tak akan ingat mati. Kata uban ni cahaya orang beriman. Kata Nabi SAW, asyaibu nurul mu'min. Uban cahaya orang beriman. Ia ingatkan kita pada mati. Bahawa kita dah tua. Tengok cermin ada uban, dah tua dah aku. Apa amalan yang aku buat, apa persiapan, apa persediaan. Itu yang patut difikirkan. Kemudian yang ke-32 kata Nabi SAW, dek banyaknya fitnah, maka orang yang soleh bercita-cita untuk jumpa Rasulullah. Nak sangat mimpi jumpa Rasulullah kerana tak tahan fitnah dunia ni teruk. Nak hiburkan hati untuk bertemu dengan Nabi SAW. Yang ke-32, kurangnya manusia mentaati Allah. Di majlis ilmu tak ramai, surau tak ramai. Kat lain semua ramai. Kat lain tak payah promosi, ramai. Kat lain seorang je promosi, kedai ni makan sedap, viral, beratur 4 km. Seorang je tolong. Tapi masjid ni, viral banyak mana tak datang dia. Tempat ilmu tak nak datang dia. Itu tanda akhir zaman. Orang kurang taat, tapi banyak benda-benda yang lain. Yang ke-34, kata Nabi SAW, bertebarannya sifat kedekut. Semua orang kedekut. Semua orang tidak mau membantu orang lain. Dia kerana kedekut. Yang ke-35, berlaku pembunuhan tanpa sebab. Sehingga orang yang dibunuh kata, kenapa saya dibunuh? Tak tahu sebab apa. Saya saja hobi nak bunuh orang. Dia jadi perangai, kita katakan,
Mereka dengan mudah membunuh manusia tanpa sebab yang kukuh. Yang ke-36 kata Rasulullah SAW, harta umum menjadi rebutan ramai orang. Harta umum milik negara orang pakat berebut. Faraid. Padahal itu harta negara. Berebut. Yang ke-37 kata Nabi SAW, kurangnya amanah. Yang ke-38, susahnya melaksanakan agama. Susah. Nak sembahyang rasa susah. Kita ni rasa terbeban bila nak buat agama. Nak tutup aurat pun susah. Semua benda agama rasa terbeban. Maka itu je antara tanda kiamat. Dan yang ke-39, suami mentaati isteri dan derhaka pada ibu. Di akhir zaman dah berlaku dah. Suami takut bini. Dia takut bini sampai peringkat dia buat benda hak. Kalau takut bini dia tak buat benda haram, okey lah. Itu mungkin kita sebut segang ke bini kot. Ni takut bini sampai dia derhaka ke mak dia. Walah dia anak lelaki. Hak dia pada mak dia tak habis. Untuk mentaati, untuk berkhidmat. Tapi kerana takut bini bagi kata dua. Awak kalau pergi balik rumah mak awak, tak payah balik lagi rumah ni. Dia punya takut tak pergi. Akhir dia derhaka pada mak dia. Jadi antara yang ini sudah pun berlaku. Suami-suami yang takutkan isteri sehingga mengabaikan ibu-ibu mereka. Ini kita takut, kalau takut sampai tak pergi makan kedai mamak itu tak apa. Saya ni macam takut juga ke bini. Nak pergi kedai mamak, bini tak kasih, saya takut. Adakah masuk tanda kiamat? Tak masuk. Yang kita cakap ni bila seorang tu, dia duk takut sangat bini sampai dia lupa tanggungjawabnya lebih besar. Apa dia? Khidmat pada ibu dia. Kan kita anak lelaki, dia punya tanggungjawab pada mak ayah tak habis. Tak akan habis. Walaupun kita kahwin. Dia isteri tak boleh halang. Tak boleh kata, jangan pergi rumah mak awak, jangan pergi rumah ayah awak, jangan khidmat, jangan bagi duit. Itu tak dibenarkan. Isteri patut membantu suami mentaati ibunya. Yang ke-40, seorang menjauhi bapanya dan mendekati sahabatnya. Tanda kiamat yang dah berlaku, ramai orang dia lebih rapat dengan kawan berbanding rapat dengan ayah. Ni anak-anak lelaki tak rapat dengan ayah. Dia rapat dengan kawan dia. Dia cerita masalah ke kawan dia. Ayah dia takut. Ayah dia tak nak kawan. Ini tanda kiamat. 41, bising berlega dalam masjid. Masjid je tempat bising. Main gendang dalam masjid, main muzik dalam masjid. Jadi bising. Ini antara tanda kiamat. Yang ke-42, yang memimpin yang paling jahat sekali. Siapa je pemimpin, dia lah yang paling jahat sekali. Artinya orang ramai lantik pemimpin yang paling jahat. Lagi jahat, lagi dilantik. Yang baik-baik dinafikan. Ini tak kerti merintah, ini tak pandai, ini tak bagus. Ini tanda kiamat. Yang ke-43 ialah seorang dihormati kerana kejahatannya. Bukan kerana kebaikan. Dihormati. Ini jenis ayonda, orang pun hormat. Ayonda ni. Ni line 3 punya orang ni. Dihormati. Ustaz kat surau dia tak hormat. Ni ketua-ketua gangster dia hormat sungguh, cium tangan. Kenapa? Hormat. Kenapa hormat? Kerana takut kejahatannya. Tapi yang baik, yang soleh, tidak dihormati. Maka ini tanda kiamat. Dan yang ke-44 kata Rasulullah, banyaknya polis. Takthur syurtah. Banyak polis kerana banyak jenayah. Polis ramai. Merata polis. Yang ke-45 kata Nabi SAW, diutamakan imam itu orang yang bagus suaranya, bukan orang yang alim ilmunya. Ini dah berlaku. Suara sedap lah jadi imam. Tapi bukan yang paling alim. Dalam kaedah dalam hadis Nabi SAW menyatakan yang paling alim tu jadi imam. Ya ummu kata Nabi SAW akan diimamkan, dilantik imam afqahuhum yang paling faqih. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat ini, aqra'uhum yang paling bijak membaca. Yang alim. Bukan kerana suara, bukan. Alim. Baik dalam bacaannya, baik dalam hukum hakam. Kemudian yang ke-46 kata Rasulullah, bai'ul hukum. Jawatan dijual beli dengan rasuah. Nak jawatan, bayar duit, dapat jawatan. Tak bayar duit, tak dapat jawatan. Bai'ul hukum. Ni YB, nak suruh lantik dia, bagi duit. Tak bagi duit, rakyat takkan sokong. Tidak dinilai dengan amanah dia, tapi dinilai dengan berapa dia bagi. YB nak bagi berapa, kita sokong. Tak bagi, kita tak sokong. Ini seperti dijual beli jawatan. Disebut oleh Nabi SAW. Yang ke-47, dia permudahkan masalah darah manusia. Artinya dia pandang rendah, tak apa, bunuh je, bunuh. Macam tak dinilai darah orang. Dia bunuh serendah-rendah sebab seperti tak dinilai. Yang ke-48, isteri membantu suami dalam bekerja. Dek sibuk
Sampai isteri pun tak boleh duduk rumah sama-sama dengan suami bekerja. Ini yang dah berlaku, tanda-tanda kiamat. Yang ke-49, banyaknya buku-buku yang dicetak. Yang ke-50, kata Rasulullah, anak menjadi pemarah. Patutnya ayah pun marah, terbalik. Anak pun marah. Anak boleh marah ayah, boleh marah mak. Kita ajak anak, jom pergi kuliah. Tak nak pergi kuliah. Kenapa tak pergi kuliah? Anak tak nak pergi. Habis suruh dia pergi. Dia marah-marah tu. Marah-marah. Habis siapa mak ni? Awak ke dia? Siapa ayahnya? Dia anak ni boleh ugut mak. Anak akan nampak di akhir zaman lebih pemarah daripada ibu ayah dia. Ni tak bagi main telefon, dia punya mengabak siap. Tercabut pintu. Pemarah anak. Tak pergi tempat dia nak pergi. Pemarah. Ayah mak duk manjakan anak sebab takut anak marah. Tak boleh, anak saya marah je sah. Bengkem no anak awak. Itulah tanda kiamat. Jadi cabut haibah seorang ayah, seorang ibu. Sehingga anak tu lebih nampak haibah. Dia mak ayah, takut anak. Mak ayah ikut je anak cakap apa. Semua perkara. Dan yang ke-51 kata Nabi SAW, berlaku hujan panas yang banyak. Hujan panas. Hujan dulu sejuk, dia akan jadi hujan tu panas. Tu hujan jadi panas. Panggil hujan panas. Ayyakunal mataru qaidhan. Yang ke-52, belajar agama bukan kerana Allah, kerana dunia. Yang ke-53, zahirnya kenderaan-kenderaan yang laju, kata Nabi SAW. Itu tanda akhir zaman lah. Kenderaan makin lama makin laju, makin laju, makin laju. Dulu kita nak bawa mungkin 100, hari ni boleh bawa 300, 400. Tapi masjid tak sampai ke, laju pun. Majlis ilmu tak sampai juga walaupun laju ni. Dia laju ke lain. Tapi itu tanda kiamat. Dan yang ke-54 kata Rasulullah, zahirnya kemewahan pada umat Islam. Umat Islam boleh mewah. Yang ke-55, dihormati orang yang jahat, dihina orang yang mulia. Yang ke-56, seorang dipuji, dianggap baik walau dalam hatinya tak ada iman. Maksudnya ramainya hipokrit munafik yang tunjuk identiti agama tapi dalam hatinya tak ada iman. Ini di antara tanda kiamat yang dah berlaku. Yang ke-57 kata Nabi SAW, bercita-cita mati. Siapa cita-cita mati? Orang-orang baik. Orang baik bercita-cita mati sebab apa? Banyak sangat kejahatan. Kebaikan seperti tak diterima. Maka rasa kecil. Rasa macam ini bukan lagi tempat dia. Maka orang baik bercita-cita kalaulah saya mati. Takut fitnah pada dunia yang banyak. Yang ke-59, yang ke-58 kata Rasulullah, akan dikepung Iraq. Negara Iraq akan dikepung. Ini dah berlaku pada tahun 1990. Dikepung. Dihalang makan dan minum sehingga hancur negara Iraq sampai hari ini. Iraq lepas dia dikepung pada tahun 2000, selama 10 tahun sehinggalah dia diserang pada tahun 2003, kata para muhallis siasi, pada penganalisis politik, Iraq tidak akan aman walau selepas 50 tahun. Sampai hari ini wala. Yang Rasulullah sebut, Iraq akan dikepung. Yang ke-59, Syam akan dikepung, yakni Syria. Syria, Lebanon, Palestin dan juga Jordan. Ini 4 negara membentuk negara Syam. Ini pun akan dikepung. Kita dah tengok hari ini Syam, Syria dikepung. Huru-hara. Demikian juga Palestin. Semua ni akan huru-hara. Itu di antara tanda kiamat. Dan kata Nabi SAW, lagi yang ke-60 ialah kematian Rasulullah, itu tanda kiamat yang dah berlaku. Tanda. Yang ke-61 pembukaan Baitul Maqdis pada zaman Umar Al-Khattab. Yang ke-62 mati serentak dengan sebab wabak dan taun, penyakit berjangkit. Yang ke-63 barang makin mahal, itu tanda kiamat. Telur tak ada, itu tanda kiamat. Nak habis dah dunia ni. Ayam sebut tak nak telur dah, telur mahal. Semua jadi barang jadi mahal, itu tanda kiamat. Yang ke-64 fitnah masuk setiap rumah orang Islam. Apa maksud fitnah? Ni televisyen, telefon, sampai kita tak boleh cakap dengan anak kita pun sibuk telefon, mak dia pun sibuk telefon, ayah dia pun sibuk telefon, semua sibuk. Maka dia masuk fitnah. Saya tengok duduk serumah, rupanya masuk dunia lain. Anak dunia TikTok, mak dunia Facebook live, ayah pula YouTuber, ayah yang ni pula kakak pula mungkin bahagian fashion. Jadi masing-masing ada dunia lain. Walau duduk satu rumah, ini fitnah. Sehingga hilangnya kemesraan, hilangnya kekeluargaan. Dan tanda kecil yang terakhir ialah berlakunya perdamaian orang Islam dengan orang kafir. Kemudian bermula fatrah tanda besar.
Bila orang Islam bergabung dengan orang kafir untuk menentang satu golongan, tiba-tiba orang kafir mengkhianati orang Islam. Maka ketika itulah berlaku satu perang besar, namanya peperangan Hormajidun. Ini perang besar, waktu inilah lahirnya Imam Mahdi untuk memimpin peperangan Hormajidun. Dan Mahdi ini lahir antara akhir tanda kecil menuju ke tanda besar. Kenapa kita sebut tanda ni? Supaya tuan-tuan, kita tak ditipu dengan orang menyebut tanda kiamat yang bukan waktu. Dan bila lahir Imam Mahdi, dan Imam Mahdi akan memerintah. Lepas itu bermulalah tanda-tanda besar. Apa itu tanda besar? Tanda besar yang pertama ialah Dajjal. Dajjal mula keluar. Dan Dajjal nak menyerang Imam Mahdi. Maka ketika itu turun tanda besar yang kedua. Turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun dan membunuh Dajjal. Ketika itu juga tanda yang ketiga, keluar Ya'juj Ma'juj. Keluar Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni dia tinggal di satu kawasan antara Armenia dengan Azerbaijan. Tempat itu dihadang dengan pagar yang dibina oleh Zulkarnain. Tak ada orang boleh menembusinya, tak ada orang boleh sampai padanya kerana ia tanda kiamat besar. Baik satelit ke, baik orang ke, baik pengembara ke, walau cuba cari takkan jumpa. Para ulama sebagaimana kata Ibn Abbas, tempat di mana Zulkarnain membina tembok bagi menyekat kemarahan Ya'juj Ma'juj yang dia akan keluar di akhir zaman pada zaman Nabi Isa AS, itu di kawasan Armenia dan Azerbaijan sempadan. Ini sempadan Rusia, kawasan Rusia. Dan kemudian sebut berlaku tanda yang keempat, keluar matahari sebelah barat. Dan tanda kelima yang kita bicarakan pada malam ini, Dabbatul Ard, binatang yang keluar. Sebab apa? Bila matahari keluar sebelah barat, waktu itu tidak lagi bermanfaat iman. Siapa beriman waktu itu tak dikira. Yang beriman, yang kafir maka dia anggap kafir. Dia tak boleh lagi masuk Islam. Kerana waktunya sudah tamat, keluarnya matahari sebelah barat. Bagaimana manusia nak tahu itu waktu tamat? Maka keluar yang disebut oleh Allah, Dabbatul Ard, binatang daripada bumi. Apa itu binatang daripada bumi? Binatang ini disebut oleh ulama sebagai jassasah. Apa itu jassasah? Itu binatang yang berbulu sifatnya, sehingga tidak diketahui mana depan mana belakang. Yang menggerungkan, yang menakutkan. Binatang ini keluar membawa tongkat Nabi Allah Sulaiman dan cincin Nabi Allah, tongkat Nabi Allah Musa dan cincin Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Yang kafir dia akan dihentak dengan tongkat Sulaiman. Yang beriman maka akan ditanda dengan cincin Nabi Allah Sulaiman. Maka berubah wajah orang beriman bersinar, bercahaya. Berubah wajah orang kafir menjadi gelap dan kusam. Lalu ketika itu seorang cuba nak sembahyang, seorang cuba nak beriman, lalu binatang yang berkata, sudah tamat tempohnya, kamu dahulu tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Ini yang Allah sebut tanda kiamat. Bila mana berlaku tanda ini, maknanya yang kafir nak masuk Islam dah tak dikira, dah tak berguna. Kerana itu Allah sebut, wa idza waqa'al qaul, bila datang janji Allah ini, yang tiada lagi manfaat iman dan ketaatan, akhrajna lahum dabbatan minal ard, kami keluarkan binatang daripada muka bumi yang akan berkata-kata dengan manusia, berkata, tak guna lagi kamu beriman waktu ini kerana kamu dahulu tidak pernah yakin pada ayat-ayat Allah. Waktu itu semua manusia percaya. Manusia bengong, kebingungan melihat matahari naik sebelah barat. Dia ikuti keluarnya binatang ini. Ini tanda besar yang dilihat oleh orang beriman dan dilihat oleh orang kafir. Maka ketika itu kata Allah Ta'ala bila keluar apa yang disebut sebagai dabbah. Wa yawma nahsyuru min kulli ummah, maka mula manusia dihimpunkan di tempat yang disebut pada mahsyar. Dalam keadaan disusun, dibariskan dengan mengikut keadaan kejahatan mereka. Hatta idza ja'u, bila mereka sampai pada hari perhimpunan itu, qala, maka berkata Allah pada mereka, akadzabtum bi ayati, bukankah dahulu kamu tak percaya dengan apa yang aku beritahu? Walam tuhitu biha ilma, dan kamu tak fikir pun nak mengkaji benda ni. Tak fikir pun nak faham benda ni. Terus tolak dek kerana ego kamu, dek kerana cinta kamu pada dunia. Amma dza kuntum ta'malun, atau apa yang sebenarnya yang kamu tahu. Kemudian kata Allah, wa waqa'al qawlu alaihim, maka mereka ini terkena dengan kebodohan mereka sendiri yang menolak kebenaran kiamat, bima zalamu, dengan apa yang mereka zalimi itu, fahum la yantiqun, mereka tak mampu bercakap hari itu. Kenapa? Kerana takut menyesal yang mendalam. Yang mereka sampai tak percaya ni depan mata ni. Ni kiamat. Tengok, kamu dihimpunkan hari ini. Kamu melihat segala kedahsyatannya.
Maka apa kata kamu? Yang dulu kamu dustakan, yang dulu kamu tak percaya. Lalu mereka tak dapat kata apa-apa. Awalam yarau, tidakkah mereka melihat? Bila Allah menyebut dua tanda kiamat. Pertama, tanda yang akhir sekali berlaku, itu keluar binatang daripada bumi. Tapi tanda-tanda lain tak macam keluar asap sekian-sekian, itu benda yang tidak disebut di sini lagi. Tapi Allah sebut yang pada waktu di mana iman tak ada manfaat. Kerana selepas keluar binatang, dia akan keluar dukhan. Apa itu dukhan? Iaitu asap yang memenuhi bumi. Yang bila kena orang beriman jadi sesama, kena orang kafir jadi mati. Lepas tu berlaku 3 tanda yang cuma dilihat oleh orang kafir, orang Islam tak akan lihat. Kerana orang Islam Allah matikan semua. Tinggal lagi orang kafir berada di atas muka bumi. Kerana kiamat yang sebenar berlaku hanya pada orang kafir, tidak pada orang beriman. Sebagaimana kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah ma yuqalu fil ard Allah Allah. Tak akan berlaku kiamat sebagaimana ada orang Islam. Takkan. Orang Islam mati semua baru berlaku kiamat. La taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Tak akan berlaku kiamat melainkan pada orang jahat, yang orang kafir. Orang Islam tak akan lihat tanda yang 3 ataupun 4 tanda terakhir kiamat. Iaitu gempa bumi yang berlaku di timur, gempa bumi yang berlaku di barat, gempa bumi yang berlaku di semenanjung tanah Arab. Ini 3 gempa yang hancurkan manusia. Ini tak dilihat orang beriman. Dan yang keempat tanda besarnya ialah keluarnya api daripada Eden, daripada Yaman, menghalau manusia kepada mahsyar. Narum min qa'ri adnin, kata Rasulullah. Akan keluar api daripada kawasan Yaman. Ini tanda besar, akhir. Menghalau manusia kepada mahsyar. Menghalau manusia. Sebelum datang tiupan sangkakala yang kita akan bicarakan pada ayat yang berikutnya. Angin sangkakala yang mematikan mereka. Kemudian kata Allah sebut lagi dalil bagaimana kebangkitan semula. Kamu tak percaya? Alam yarau, tidakkah mereka melihat anna kami ja'alna al-lail, jadikan malam liyaskunu fihi, untuk mereka rehat tidur padanya, wan nahar mubsira, dan siang hari untuk mereka berusaha mencari rezeki. Inna fi dzalika laayat, pada pertukaran malam dan siang itu tanda kebangkitan semula manusia, liqaumin yu'minun, untuk kaum yang beriman. Baik, Allah beritahu pada orang tak percaya pada hari kebangkitan semula. Tidakkah kamu lihat malam dan siang? Baik, malam tu apa? Malam kita rehat. Apa kita buat? Tidur. Tidur tu umpama apa? Mati. Dan esok siang hari apa berlaku pada kita? Bangun. Bangkit. Bangkit. Maka begitulah apa yang disebut sebagai kebangkitan semula. Kamu Allah matikan, kemudian Allah hidupkan balik. Seumpama bila datang malam, maka kamu semua tidur. Tidur umpama mati. Dan esok siang hari kamu semua bangun. Begitulah proses kebangkitan. Allah lakukan ni malam, maka semua tempat ni malam semua orang tidur. Semua orang tidur. Siang hari semua orang bangkit, bangun bekerja, sibuk atas jalan raya. Ni kita keluar jalan raya 3-4 pagi, mana ada orang? Sebab semua orang tidur. Perumpamaan itu Allah kata, yang kamu tengok tiap-tiap hari, malam dan siang, itulah bukti kebangkitan semula. Malam hari kamu tidur tu umpama mati. Mati senyap. Tak bergerak kita, tak dengar orang cakap apa. Kerana bila tidur menjadikan kita tak akan, kita punya panca indera semuanya tidak berfungsi. Mata, telinga, mulut, semua tak berfungsi. Tak ada orang tidur bercakap. Kau bercakap ngigau pun sekejap lepas tu. Dia pun tak tahu dia cakap apa. Tak ada orang tidur dia dengar. Kalau dia dengar dia tak akan tidur. Dia tak tidur betul. Sebab seorang bila tidur maka dia tak akan dengar apa. Bagaimana Allah sebut dalam Al-Quran. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Lalu kami tutup pendengaran mereka supaya mereka tidur nyenyak di dalam gua dalam tempoh yang panjang. Tak lagi kita dengar orang cakap, lagi tu kita tak akan tidur. Lepas kita tak dengar ada orang cakap. Senyap, maknanya kita memang confirm tidur. Perumpamaan tidur di malam hari, perumpamaan mati bagi manusia. Perumpamaan bangun di siang hari, perumpamaan kebangkitan semula manusia. Tuan Allah jadikan tanda ni setiap hari berlaku pada kita. Tidur itu mati, kemudian bangkit kembali, peluang baru kita untuk melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, melakukan taubat dan sebagainya. Sebelum datang apa yang disebut hari kebangkitan sebenar, kita benar-benar mati dan dibangkitkan dan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Ya, tanda ni tanda yang saya katakan Allah tunjuk tiap-tiap hari. Bagi orang yang berfikir, orang kalau tak fikir, tentang manusia ni Allah jadikan dia makhluk yang tajam pemikiran.
Kita kadang-kadang tengok sikit benda, kita punya fikir jauh sampai kita boleh create satu perkara. Sehingga kita dapat buat satu sistem dan sebagainya. Kerana memang Allah beri keistimewaan manusia begitu. Tiba-tiba dalam hal yang berkait dengan ketuhanan kita, kesudahan kita, kita tak nak fikir sejauh itu. Tapi kalau hal dunia, dia nampak sikit je binatang, dia boleh buat kapal terbang. Tengok burung terbang, dia buat kapal terbang. Tengok ikan menyelam, dia buat kapal selam. Sikit idea je. Dia dapat sikit idea dia ni, dia pun buat sistem. Kerana itu akal yang Allah beri pada manusia. Tetapi sayang, dalam hal melihat dalil-dalil kebesaran Allah, menandakan Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu berkuasa, dan kamu akan mati, kamu akan binasa, dibangkitkan semula untuk berada di hari akhirat, untuk dipertanggungjawabkan, untuk dihukum, diadili, dosa, pahala, syurga, neraka. Ini orang tak nak fikir. Walau otaknya boleh fikir ke arah tu. Kecuali yang manusia berfikir pada perkara yang amat penting dalam hidup. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan kita duk fikir hidup sangat, lupa kita akan mati. Tapi hang mati tu tak fikir. Akhirnya mati tak bersedia. Hidup dia dah fikir untuk 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang. Ni yang kita mungkin mati esok boleh fikir tak? Nak mati macam mana? Pahala persiapan kita apa? Amalan kita apa? Fikir atau tak fikir? Hak dunia kita fikir jauh. Saya dah buat perancangan Ustaz untuk 100 tahun akan datang. Ya awak dah kinyok dah 100 tahun. Mati. Tak, ini untuk anak cucu saya. Dia panjangkan lagi perancangan untuk anak cucu dia sekali. Tapi perancangan awak tentang perjalanan ke alam barzakh yang dekat tu, ada perancangan tak? Ada perancangan? Itu tak ada Ustaz. Ni meremang lama kalau Ustaz cakap ni. Walau itu benda pasti. Ini antara kecuaian manusia. Mereka tidak mahu berfikir benda yang benar-benar menjadi nilai mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.